Betul tak ni? Baik. Kita mulakan kuliah maghrib malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi rizam syai'ullahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang saya hormati Fadil Tuan-tuan Imam, tak lupa juga yang dimuliakan Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah maghrib. Sebulan 2 kali, kuliah hadis dan juga kuliah akhlak ataupun tasawuf, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung hadis di dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh menjalankan amal. Betul tak? Betul. 110. Bersungguh-sungguh menjalankan amal kan? Mujahadah kan? Mujahadah. Hadis 110. Wa an Nabi Safwan, betul tak? Wa an Habis Safwan, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung beberapa lagi hadis, insyaAllah, yang boleh kita berkongsi bersama. Jadi hadis malam ini
Itulah hadis yang pertama. Tuan-tuan, kita lihat hadis pertama malam ini. Hadis terima daripada An Abi Safwan Abdullah ibni Yusrin Al-Aslami. An Abi Safwan Abdullah ibni Yusrin Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Hadis ini terima daripada hadis Abu Safwan. Nama gelarannya Abu Safwan. Nama sebenarnya Abdullah ibni Bushrin. Abdullah ibni Bushrin Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, telah meridhakan akannya. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, orang-orang yang panjang umur dia. Khairun nas man tala umuruhu, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalan dia. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalannya. Hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Wa qala hadis, dan berkata ia ini merupakan hadis hasanah. Hadis martabatnya hasan. Dia bukan sahih tapi hasan. Mana hasan ni ada kekurangan sikitlah. Baik. Jadi di sini merupakan hadis yang biasa kita dengar lah. Biasa kita dengar dan popular hadis ni. Hadis ni nyatakan pada kita sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itulah orang-orang yang panjang umur dia dan baik amalannya. Sebaliknya pula, mana pula orang yang seburuk-buruk manusia? Nabi dah sebut dah, sebaik-baik manusia ini orang panjang umur dia, dan baik pula amalan dia. Seburuk-buruk manusia pula itulah orang yang panjang umur dia dan buruk amalan dia. Jadi bersalahan dengan tadi. Tadi sebaik manusia, sekarang ni seburuk manusia. Itulah orang yang panjang umur dia dan buruk pula amalan dia. Jadi hadis ini merupakan satu hadis yang kata pemberitahuan ataupun khabariah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita maknanya menggunakan segala usia kita, usia kita dalam mengerjakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap masa dan umur kita, usia kita nanti semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan hisap. Mulai daripada umur kita balik, berakal, sampailah kita diwafatkan ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ada di kalangan manusia ni dia menyia-nyiakan usia dia lah dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Jadi dia mungkin menganggap bahawa kehidupan itu dua kali, sedangkan kehidupan hanya sekali aja. Tidak ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang kedua besok ialah di alam kubur, di alam barzah, di alam mahsyar. Itu kehidupan yang kedua besok. Tidak ada kehidupan yang macam di dunia ni lagi. Kehidupan dunia ni hanya sekali je. Satu can je, istilah kata. Dan bagi Allah Ta'ala kata, dan bagi can sekali lah. Lepas ni tidak ada lagi can. Sebab apa? Bila di alam kubur di akhirat besok, mana dah hari pembalasan dah. Tapi di kalangan manusia ni ada yang leka, lalai dan sebagainya di atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada dia. Masya-Allah, tuan-tuan. Baik, kalau kita lihat dalam syarahan daripada hadis ini, dia kata orang yang banyak amalnya ialah orang yang melakukan sesuatu amalan dengan sempurna, rukun dan syaratnya.
Dia kata dengan sebaik amalan ialah bi ayyatiya bihi mustafiyan li syurut wal akan wal adab qasidan bihi wajhullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud dengan orang yang baik amalan ini ialah bahawa seorang itu datang ia dengannya amalan tadi mustafiyan li syurut. Maknanya melengkapi dengan segala syarat-syarat dan rukun-rukun wal adab dan adab-adabnya qasidan bihi lillahi ta'ala, hal keadaan dia qasad wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia qasad wajah Allah, mana segala perbuatan yang dibuat itu maknanya adab dia dengan Allah Ta'ala tetap ada, ya, dia tidak buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di kalangan manusia ni kan, kehidupan kita dalam dunia ni ada masa sihat, ada masa tak sihat. Ada masa kita dalam keadaan miskin, ada masa dalam keadaan kaya dan sebagainya, senang. Jadi macam mana keadaan kita bagi orang yang panjang umur tadi, macam mana adab dia dengan Allah. Ketika dia sakit, ketika dia terlantar, ketika dia sihat dan sebagainya, macam mana adab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ketika dia sihat, adab dia dengan Allah Ta'ala baik. Tapi bila dalam keadaan sakit, keadaan miskin, susah dan sebagainya, maknanya adabnya dengan Allah Ta'ala itu buruk. Buruk adab dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya seolah-olah dia macam kata tidak redolah dengan apa dugaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Ada pula orang yang sebaliknya. Sebaliknya ketika dia sihat, dia keterkaya, maka adab dengan Allah Ta'ala itu baik. Dan ada pula kalau manusia ni adab dia ketika Allah Ta'ala, ketika dia sihat, adab tak baik. Dalam sihat adab dia dengan Allah Ta'ala tak baik. Tapi bila dalam keadaan sakit, adab dia baik pula. Adab dia baik. Maknanya dia banyak istighfar, sifat bertaubat Allah Ta'ala di atas segala dosa salahnya. Itu sebab Allah Ta'ala timpakan dia malah musibah dan sebagainya. Baik. Seterusnya, apakah faedah daripada hadis ni? Disebut dalam kitab Arabnya, dia kata fadlutul amal iza iktarana bi husnul amal fa innahu yatazawwadu minal amali salihah allati tuqarribuhu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menyatakan hadis kelebihan panjang umur. Hadis ini menyatakan hadis kelebihan panjang umur apabila disertai dengan baik amal. Fa innahu, maka sesungguhnya panjang umur dengan baik amal tadi yatazawwadu, menambahkan ia minal amali salihah, dengan daripada amal-amal yang soleh, allati taqarribuhu ila Allah, yang membawa dia hampir kepada Allah Ta'ala, yang membawa dia hampir menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqsu fi hadza sahih fasyarrun nas man iza tala amruhu sa'amaluhu. Sebaliknya pada hadis ini, kan ada satu riwayat lain menyatakan bahawa dia ada penambahan hadis inilah. Dia kata fasyarrun nas, sejahat-jahat manusia, iaitulah orang yang panjang umurnya dan buruk pula amalannya. Panjang umur dan buruk amalannya. So pilihannya sebenarnya pada kita lah. Pilihan sebenarnya pada kita sendirilah. Kerana ada orang kalau manusia ni bagi umur yang panjang, ada kalau manusia ni umur yang pendek dan sebagainya. Semuanya tu mengikut kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita menggunakan masa kita tadi dengan sebaik-baiknya, sama ada kita melalaikan masa kita tadi dengan membuang masa tanpa faedah, kan? Sedangkan kewajipan-kewajipan yang dipadu pada kita pun kadang-kadang kita tinggalkan. Macam mana? Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan berganjak kan kaki anak Adam itu di padang mahsyar sehingga ditanya kepadanya 4 perkara, kan. Salah satunya tentang umur lah. Salah satunya tentang umur. Kemana umurnya dihabiskan. Ada lagi tentang harta dia. Daripada mana dia dapat dan ke mana dia habiskan harta dia. Kemudian anggota dia. Ke mana anggota dia digunakan dan sebagainya lah. Jadi mana 2 kaki anak Adam tu tak berganjak. Sehingga dipersoalkan, kan, dihisap semua amal-amalan, usia. Malahan usia dia pun akan dihisap juga lah. Dan dalam Quran pun ada perkataan Allah Ta'ala menyebutkan pada kita, Allah Ta'ala itu bersumpah.
bersumpah demi masa. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dia bersama-sama dengan kebenaran, bersama-sama dengan kesabaran. Baik, kita lihat pada pengajaran hadis lagi yang kedua. Tadi yang pertama. Yang kedua, umur adalah peluang bagi orang beriman menambah amal kebajikannya. Oleh itu, beruntunglah orang yang mengisi umurnya dengan amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah orang yang mengisi umurnya dengan kejahatan yang menjanjikan azab siksaan yang amat dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa gunakan amalan baik, janji dah ada dah. Amalan buruk semua dah janji dah. Ini balasan-balasan amalan buruk. Terpulang pada kita lah sendiri. Kita nak buat pilihan yang mana kan? Setiap individu kan mereka ada hak untuk memilih. Setiap individu, setiap orang Muslim ni dia ada hak untuk memilih. Sama ada nak taat pada Allah Ta'ala atau nak taat pada Allah. Begitu juga orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman pada Allah, mereka pun diberi pilihan. Sama ada nak beriman ataupun tidak beriman. Tapi kalau tidak beriman adalah balasan besok. Azab siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap manusia hendaklah melakukan amal kebajikan sepanjang hidupnya. Dengan cara itu dia akan dapat memerangi nafsunya yang mendorong ke arah kemungkaran. Setiap manusia hendaklah melakukan amalan kebajikan sepanjang hiduplah. Itu kalau kita mampu buatlah. Cuma kita lah macam yang saya cakap tadi, kita ni macam roda. Ada masa kita sihat, ada masa tak sihat. So macam mana kata adab kita ketika kita sihat dan adab kita dengan Allah Ta'ala ketika tak sihat. Ada orang menganggap ketika dia sihat dia dapat mengerjakan amal ibadah. Bila tak sihat tak dapat amal ibadah. Sebenarnya peluang untuk mengerjakan amalan ibadah tu tetap ada. Walaupun tak sihat sekalipun ada amalan ibadah yang boleh kita buat. Kalau kita tak boleh melakukan sembahyang berdiri, kita sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, kita sembahyang berbaring. Kan? Islam dah mengajar dah cara kita solat. Solat orang sakit macam mana? Ketika sihat kita berdiri dengan tegak. Tak boleh kita duduk, tak boleh berbaring, tak boleh baring dengan menggerakkan mata, kan, menundukkan kepala sedikit dan sebagainya. Tak? Samping itu, cara lain berzikirlah. Kan? Selain daripada sembahyang fardu kita buat tu, kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi lidah kita senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama. Seterusnya kita lihat hadis yang kedua. Hadis kedua diterima daripada Anas radhiyallahu taala anhu, qala ghaba ammi Anas ibnu Nadrin. Ghaba ammi Anas ibnu Nadrin radhiyallahu taala anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin wala inallahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallahu ma asna'u falamma kana yaumul uhud inkashafal muslimun faqala Allahumma aziru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabihi wa abrahu ilaihi mimma sana'a haula'i yakni al-musyrikin summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'az faqala ya Sa'ad ibnu Mu'az al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu riyaha min duni Uhud Faqala Sa'ad fama istata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf.
au ta'natan bi rumhin au ta'natan bi ruhin au ramyatan bisahmin fawajadnahu qad qutila wa masalu bihi musyrikuna fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bimananih bibananih. Faqala Anas kunna nara aw nazunnu anna hazihi ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi minal musyrikina rijalun sadaku ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila sambungan daripada ayat Quran tadi lah. Jadi hadis yang kedua malam ini kita berkongsi insya-Allah itulah hadis yang terima daripada Anas. Hadis terima daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Qala berkata ia ghaba ammi Anas Ibnu Nadir. Telah gaiblah saudaraku. Dia kata bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak menyertai peperangan Badar. Itu maknanya. Ghabba ammi Anas ibn Nadar an qitalil Badrin. Telah gaiblah bapa saudaraku Anas bin Nadar dalam peperangan Badar. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia tidak mengikutilah. Dia tak ikut peperangan Badar itu. Faqala maka berkatalah dia. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qatalal musyrikina wa ala inallahu ashhadani qitalal musyrikin la yuriyannallahu ma sana'a." Lalu dia berkata kepada baginda Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, aku tidak menyertai peperangan pertama yang telah engkau memerangi kaum musyrikin. Mana peperangan Badar lah. Ghibtu an awali qital. Aku telah gaib daripada peperangan pertama. Mana gaib ni dia tak ikut lah. Aku tak ikut ya Rasulullah dalam peperangan pertama. Engkau ya Rasulullah bersama dengan para sahabat melawan tentera musyrikin. Qatalal musyrikin. Wala inallahu asyadani qitalal musyrikin la liyuriyannallahu ma sana'a. Dia kata, kalau seandainya jika Allah Ta'ala mentakdirkan aku menyertai dalam peperangan melawan kaum musyrikin akan datang, nescaya Allah Ta'ala akan melihat apa yang akan aku perbuat. Nescaya Allah Ta'ala akan memperlihat ma sana di atas apa yang akan aku perbuat. Dia kata cakap itulah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumul Uhud in kasyafal muslimun. Maka tak kala ketika dalam peperangan Uhud kaum muslimin berundur. Kan dalam peperangan Uhud ramai tentera kaum muslimin berundur. Dalam peperangan tadi in kasyafal muslimun, mana berundurlah. Peperangan Uhud kan tu kan peperangan di mana tentera Islam kalah. Tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud. Di mana kalau riwayat menyatakan bahawa para sahabat yang terbunuh sebanyak berapa tuan-tuan? 70 orang. 70 orang telah pun mati syahid terbunuh dalam peperangan Uhud ataupun di Bukit Uhud. Falamma kana yaumul Uhud in kasyafal muslimun. Lalu ketika dalam peperangan Uhud ramai di kalangan kaum muslimin telah berundur. Lalu Anas bin Nadar berdoa, dia kata faqala Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabuhu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i yakni al-musyrikun. Apa dia doa? Dia kata, ya Allah Tuhanku, dia kata aku memohon maaf kepadamu di atas perbuatan sahabat-sahabatku. Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i yakni ashabi. Ya Allah Tuhanku, aku memohon maaf kepadamu ya Allah di atas perbuatan sahabat-sahabat yang berundur itulah, yang lari tadilah, yang dari dalam peperangan Uhud itu. Yakni ashabuhu, mana sahabat-sahabat, kepada Anas bin Nadar itulah.
Macam tu. Tapi Nabi dan juga para sahabat lain, ada para sahabat lain tidak berundur kan. Nabi tak berundur dalam perang itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang ini yang berundur, melarikan diri dalam peperangan Uhud. Wa abrahu ilaika mimma sana'aha ulai. Dan dia kata, aku melepaskan diri ya Allah daripada perbuatan kaum muslimin. Aku pula berlepas diri daripada perbuatan orang-orang musyrikin yang membunuh tentera-tentera Islam dalam peperangan Uhud tadi. Macam tu, yakni al-musyrikin. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibnu Mu'az. Kemudian beliau pun maju ke hadapan dan disambut oleh Sa'ad ibnu Mu'az. Disambut oleh seorang sahabat Sa'ad ibnu Mu'az. Mana dia support lah. Mana Sa'ad ni dia support akan Anas bin Nadar tadilah dalam perangan tadi. Faqala, maka dia berkata, ya Sa'ad ibnu Mu'az, al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu raha min duni Uhud. Dia kata. Lalu Anas bin Nadar berkata, wahai Sa'ad bin Mu'az, itu syurga demi Tuhan Kaabah, sesungguhnya aku mendapati bau syurga lebih dekat daripada bukit Uhud ini, dia kata. Macam tu sekali lah orang kata dia mengasakan keadaan dalam peperangan tadi. Dalam peperangan orang kata berkecamuk tu, mana tentera Islam ni separuhnya melarikan diri, tapi dia merasakan seperti bau syurga lah. Al-jannah, dia kata. Al-jannah, bau syurga, dia kata. Warabbil ka'bati, dan Tuhan Kaabah. Inni ajidu raha, sungguhnya aku mendapati akan baunya syurga min dunil Uhud, dekat dengan bukit Uhud ini. Dia merasakan seperti bau, wangilah bau syurga tadi. Qala Sa'ad, kemudian Sa'ad bin Mu'az pun berkata, dia kata, apa kata Mu'az? Fama istata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Fama istata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Aku tidak sanggup melakukan apa yang Anas lakukan ya Rasulullah. Dia tak sanggup melakukan sebagaimana apa lakukan oleh Anas bin Nadar. Jadi kemungkinan Anas bin Nadar ni mana dia memang orang kata berjuang betul-betul lah. Kan? Dia berjuang betul-betul dalam peperangan tadi. Kemungkinan dia nak mati syahid. Dia nak mati syahid dalam peperangan tadilah. Jadilah peperangan Uhud itu. Qala Anas, kemudian berkatalah Anas, dia kata, Anas bin Malik berkata, Anas ni mana? Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Dia ada dua Anas ini. Satu Anas bin Malik, satu Anas bin Nadar. Yang meriwayatkan hadis ini Anas bin Malik. Yang terlibat dalam peperangan ini ialah Anas bin Nadar bersama dengan Mu'az bin Sa'ad bin Mu'az dan juga para sahabat yang lain yang terlibat dalam peperangan Uhud. Kemudian apa yang dikata oleh Anas bin Malik? Kemudian Anas berkata, qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan min bisayfi wa ta'natan birumhin wa ramyatan bisahmin. Dia kata, aku dapati ataupun kami dapati di bawahnya ataupun di badannya Anas bin Nadar ini terdapat 80 liang luka hasil daripada tetakan pedang. Fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf. Kami dapati pada badannya terdapat 80, Masya-Allah, 80 tetakan pedang. Banyak kan? 80. Tak tahulah macam mana keadaan dia, perasaan dia masa tu 80. Kita sekali tetak ya mungkin kita dah meraung dah kan. Meraung tu tak. Tapi ialah dalam peperangan, kadang dalam peperangan tak rasa apa-apa. Bila dah habis perang kan baru dah terasa. Tahu tak? Tu ya, kadang-kadang kita pun kalau kita kena luka kan, kita terluka ke apa ke, terkena pisau ke, terkena parang, masa kena tu tak rasa. Kan? Beberapa saat kemudian tu baru terasa. Baru terasa pedihnya, sakit dan sebagainya. Ada juga di kalangan manusia ni memang tak rasa apa-apa. Tapi dah sejam kemudian kan barulah terasa, terasa sakit,
kaki patah dan sebagainya kan. Macam tu. Baik. Kemudian apa yang lagi terdapat pada badan dia? Badan Sa'ad bin Nadar ini apa yang terdapat lagi tuan-tuan? Wata'natan birumhin. Kemudian terdapat juga tikaman tombak. Terdapat juga tikaman tombak auramyatan bisahmin ataupun panah. Tombak, panah, pedang. Semua ada. Semua ada kat dia. Ni memang orang kata berjuang betul-betul lah. Berjuang betul-betul untuk melawan tentera kafir musyrik Mekah. Betul juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cedera kan dalam peperangan Uhud. Baik, kemudian fawajadnahu qad qutila wa masalahu bihi musyrikuna fama arafahu ahadun illa uhtuhu bimanatihi. Kemudian apa yang terjadi tuan-tuan? Fawajadnahu qad qutila, dan kami dapati akannya sungguh dia telah pun terbunuh. Kemudian Anas bin Malik berdapati bahawa Anas bin Nadar ini dah mati syahid. Terbunuhlah, mati syahid dalam perangan tadi. Wa massala bihi al-musyrikun fama arafahu ahadun illa uhtuhu bimanatihi. Dan kaum musyrikin mencincang badannya. Masya Allah tuan-tuan. Kaum musyrikin mencincang badan dia. Sehingga tidak siapa pun mengenalinya. Masya Allah. Fama arafahu ahadun. Tiada seorang pun dapat kenal. Kan? Ini siapa punya mayat ni? Siapa punya jenazah ni? Yang mati ni teruk dah ditetak kan. Sama juga seperti siapa? Bapa saudara Rasulullah, Saidina Hamzah kan. Saidina Hamzah pun sama juga. Tetak kan. Tetak, dicincang kan di dalam peperangan Uhud itu. Sehingga kan dia punya dadanya tu dibelah. Dia ambil jantungnya. Hatinya jantung tidak oleh Hindun lah. Hindun ni lah yang mengupah dia lah untuk bunuh akan bapa saudara baginda Rasulullah SAW. Tapi yang ini bukan bapa saudaranya, Anas bin Nadar. So sama jugalah lebih kurang sebagaimana yang berlaku kepada Saidina Hamzah, bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah tuan-tuan, macam itulah hebatnya tentera Islam mempertahankan akidah mereka, mempertahankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak? Fama arafahu ahadun illa uhtuhu bimananihi. Seorang pun tak kenal. Seorang pun tak kenal kecuali uhtuhu, kecuali saudara perempuannya. Melalui jari-jarinya. Bibananihi, melalui jari-jari itu dia kenal, mungkin ada cincin ke apa dan sebagainya, ataupun tanda-tanda sesuatu. Ada sesuatu tanda terdapat pada jari dia, kan? Maka dia kenal, oh ini rupanya adalah saudaraku yang telah pun terbunuh dalam peperangan Uhud. Macam tu. Qala Anas, kunna nara anazunnu anna hazihi ayah nazalat bihi wa fi ashbahihi. Lalu Anas bin Malik berkata lagi, dia kata, kami berpendapat atau menyangka bahawa ayat Quran ini turun untuk menerangkan tentang diri Anas bin Nadar. Kunna nara aw nazunnu inna hazil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi. Dan orang yang serupa dengan daripada kaum mukminin. Jadi kami menyangka kemungkinan ayat ini, ayat mana? Itulah ayatnya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa man baddalu tabdila. Ayat surah Azab ayat 23. Minal mu'minin, sebahagian daripada orang-orang beriman itu, rijalun, beberapa orang rijal, laki-laki, sadaqu ma ahadallah, mereka itu telah membenarkan, telah menerima kan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada mereka. Maka mereka telah menerima janji tadi. Sebagaimana dijanjikan pada mereka ketika hidup dalam dunia,
Kan, kalau siapa yang mati syahid berjuang pada Allah Taala, mereka akan mendapat balasan syurga. Jadi mereka jadi anak binatang ini kemungkinan besar telah menemui janji-janji tadi. Mana balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadallahu alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazim. Sebahagian mereka itu telah mati syahid. Sebahagian lagi mereka itu menunggu-nunggu mati syahid. Wa ma baddalu tabdila. Dan Allah Taala itu tidak akan menukarkan janji-janji dia. Allah Taala tidak menukar janji. Janji Allah Taala adalah benar, insya-Allah. Baik. Pengajaran hadis ni, terjemahan tu saya dah baca dah terjemahan tu. Terjemahan tu saya dah baca. Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini? Jadi para sahabat mempunyai niat yang ikhlas. Jadi antara pengajaran, sebenarnya pengajaran pada ni banyak. Kalau kita tilik satu-satu, banyak pengajaran-pengajaran boleh kita keluarkan daripada hadis ini. Cuma di sini dinyatakan 5. Disebut dalam kitab Jawi ini 5 pengajaran. Pertama dia kata, para sahabat mempunyai niat yang ikhlas dan azam yang benar untuk mendapat ganjaran syahid dan rindu mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat, di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ni yang sama-sama berjuang, yang masuk sahabat ini yang betul-betul berjuang, bukan jenis munafik. Sebab ada juga yang golongan munafik ni yang join sama dalam peperangan, tapi bila pertengahan jalan dia cabut lagi. Seperti Abdullah bin Ubay kan. Abdullah bin Ubay ni kepala munafik. Dia ni kalau pegang pun hanya sekerat jalan je. Tidak seperti sahabat-sahabat betul-betul yang ikhlas kepada Allah Taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang cinta pada Nabi, dia akan pegang betul-betul. Mempertahankan Islam dan mempertahankan baginda Rasulullah. Yang cinta dengan Nabi main-main ni, kan, ataupun berpura-pura cinta kepada baginda Rasulullah. Dan mereka mengambil peluang aja. Mereka mengambil peluang untuk supaya Muhammad ni gagal. Dalam dakwah dia, dalam misi dakwahnya, mereka nak macam tu supaya gagal. Mereka nak menyatakan secara zahir, secara terang-terangan mereka tak setuju dengan Muhammad. Mereka tak berani. Mereka tak berani menyatakan secara terang-terangan mereka ni bukan Islam, ataupun mereka tak setuju dengan Muhammad. Dia tak beranilah. Sebab nanti akan takut hilangnya pengaruh dan sebagainya. Jadi mereka tak berani. Jadi pengajaran hari ini, pertama, para sahabat punya niat yang ikhlas dan azam yang benar untuk mendapat ganjaran syahid dan rindu mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang bersikap benar terhadap Allah Subhanahu wa taala akan Allah Taala laksanakan cita-citanya. Sama ada apa kebajikan yang dicita-citakan itu berhasil di dunia atau Allah Taala gantikannya dengan ganjaran akhirat. Ganjaran akhirat. Jadi siapa yang bersikap benar terhadap Allah, Allah Taala akan laksanakan cita-citanya. Sebab dalam ayat Quran tu ada sebut tentang janji tu. Mana ayat Quran tadi? Surah Al-Ahzab tu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaih. Ayat tu berkenaan janji Allah Taala kepada orang-orang yang beriman dan juga memperjuangkan agama Allah Taala. Ada di kalangan malaikat yang telah terbunuh dalam peperangan menegakkan agama Allah. Ada yang menanti-nanti untuk terbunuh, menanti-nanti untuk mati syahid. Yang ketiga, setiap orang Islam hendaklah berazam berjuang ke jalan Allah Taala fi sabilillah. Setiap orang Islam ni mesti ada sikit sebanyak niat untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mesti ada. Mesti ada sikit sebanyaklah. Kalau banyak lagi elok. Kan lagi tinggi martabat makamnya, lagi elok, lagi bagus. Jangan tak ada langsung lah. Macam tu. Kalau tak ada langsung ni mana iman tu lah macam tak ada lah. Macam tak ada iman. Baginda Rasulullah contohnya dipelekehkan.
Hadis-hadis Nabi contohnya dipelekehkan. Sunnah-sunnah Nabi contohnya dipelekehkan. Dia tak tahu je kan. Jadi maknanya dia tak cinta dengan Rasulullah lah. Yang keempat, berjihad adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk mempertahankan agama. Jiwa, raga dan harta benda. Berjihad adalah menjadi kewajipan setiap muslim. Maknanya apabila agama kita dipelekehkan, mana wajiblah kita mempertahankannya. Selagi mana agama kita tak dipelekehkan, tak adalah. Kan? Sebabnya umat yang kita nak dakwah ni, kan, umat Nabi ni sebenarnya ada 3 kategori sebenarnya. Umat bagi Rasulullah ni ada 3 kategori. Yang pertama, jalan ni. Jalan tak? Tak jalan? Tak. Jalan jadi umat Nabi Muhammad SAW ni ada berapa kategori tuan-tuan? Umat Nabi ni ada 3 kategori. Pertama, umatul dakwah. Yang kedua, umatul ijabah. Yang ketiga, umatul mutaba'ah. Yang pertama, umatul dakwah. Umatul dakwah ni semua umat. Mana selepas daripada kebangkitan baginda Rasulullah SAW, semua manusia, bila Nabi dibangkit saja, mana semua manusia tu dikatakan umat baginda Rasulullah SAW. Walaupun Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke dan sebagainya, itu semua termasuk dalam kategori umat baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana dia Rasul terakhir. Mana dia bangkit saja, siapa yang hidup masa tu sampailah hari kiamat, maka termasuk dalam umat baginda Rasulullah SAW. Tetapi dikatakan umat dakwah. Maknanya umat yang kita kena menyeru pada dia. Umat yang kita kena berdakwah dengan mereka. Umat yang kita kena ajak mereka untuk ke jalan yang betul. Ke jalan Islam. Betul. Yang kedua, umatul ijabah. Umatul ijabah ni memang umat yang benar-benar telah beriman. Umat yang benar-benar telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan juga baginda Rasulullah SAW. Itu dikatakan umatul ijabah. Yang ketiga, umatul mutaba'ah. Maknanya yang mengikut sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang benar-benar mengikut sunnah Rasulullah. Itu dikatakan umatul mutaba'ah. Yang keempat tadi, berjihad adalah menjadi kewajipan setiap muslim untuk mempertahankan agama Allah. Sama ada dengan jiwa raga dia, harta benda dia. Apa sajalah, masa dia, tenaga dia, digunakan untuk berdakwah. Ataupun umur dia digunakan. Umur dia digunakan untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, setiap muslim naklah melaksanakan semua ikrar atau janji yang dilapaskan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap muslim naklah melaksanakan semua ikrar. Kalau kita ada ikrar, kalau kita ada buat janji-janji dengan Allah Taala, maka wajiblah kita melaksanakan janji-janji tersebut. Macam tu. Baik. Yang kalau kita lihat dalam kitab Arab ni, dia kata Uhud. Uhud ialah jabalun qaribun minal Madinah. Bukit Uhud ialah satu bukit yang dekat di Madinah. Inkasyafal muslimun. Apa maksud dengan inkasyafal muslimun? Taraku amakinihim wa hazamuhu. Maksudnya mereka itu meninggalkan tempat-tempat mereka dan kata lari pergi. Tinggalkan tempat dan lari pergilah. Mana meninggalkan posisi-posisi mereka. Mereka meninggalkan posisi-posisi mereka dalam peperangan tersebut. Jadi Nabi telah menetapkan contohnya pasukan memanah. Pasukan memanah mesti berada di Bukit Uhud. Jangan meninggalkan bukit itu. Selagi mana belum ada perintah daripada Rasulullah untuk meninggalkan bukit, jangan tinggalkan. Tapi di kalangan mereka tu ada meninggalkan bukit. Bila dia nampak tentera musyrikin ni seolah-olah macam dah kalah, meninggalkan dia punya harta-harta dia dan sebagainya,
Jadi mereka pun turun meninggalkan Bukit Uhud. Ketika mereka dengan sonok-sonok seolah macam dah menang, tiba-tiba mereka diserang daripada belakang. Oleh sebahagian daripada tentera musyrikin yang dikuasai oleh Khalid ibn Walid. Tersilap saya. Khalid ibn Walid. Masa tu Khalid dia tak masuk Islam lagi. Dia masih lagi tentera kafir. Dia ghostan balik ke cara belakang. Dia serang tentera Islam. Nampak tak? Itu yang berlaku. Baik, kemudian faedah pada hadis ni ialah jawazul wa'dil husni. Harus menjanjikan janji yang baik. Harus menjanjikan janji yang baik. Wa iltizamul nafsi bi fi'lin ma huwa khairin. Dan beriltizam diri dengan melakukan sesuatu yang baik. Kemudian sadaqa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi talabi syahadah wa tasyawwaquhum ila jannah. Telah benarlah sahabat baginda Rasulullah di dalam menuntut syahadah, menuntut untuk mati syahid. Dan keseronokan mereka terhadap syurga Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sahabat-sahabat yang telah terbunuh tadi, mereka telah pun sonoklah. Sonok telah menempati akan kehidupan dalam syurga. Yang telah terbunuhlah. Sebab ada kalau sahabat tadi memang dia perang memang nak mati syahid. Ada juga di kalangan sahabat tadi nak perang tapi tak nak mati syahid. Ada yang niat nak mati syahid tapi tak mati-mati pun ada. Dia niat nak mati syahid nak peperangan tapi tak mati juga. Akhirnya mati di rumah. Jadi mereka tak dikatakan mati syahid lah. Tapi niatnya dah ada untuk mati syahid. InsyaAllah. Kerana mati syahid ni pun orang kata pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mati syahid tak juga akan mati syahid. Walaupun dia berpuluh peperangan yang diikut bersama dengan baginda Rasulullah SAW, tapi kalau Allah Taala tidak mentakdirkan dia mati syahid, maka dia tetap tidak akan mati syahid lah. Kenapa? Mati syahid ni pun merupakan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itulah tentang perbincangan kita malam ini. 2 hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan hadis ini sebanyak akan menambahkan pemahaman kita, mantapkan ilmu kita, dan insyaAllah sama-samalah kita beramal mana-mana yang boleh kita amalkan insyaAllah. Sekian. Saya buka soalan kalau ada soalan. Ada tak soalan? Tiada? Tak ada? Tak ada. Tak ada Ustaz. Sebab tak ada golak-golak. Lebih pada ilmiah kan? Lebih pada ilmiah. Gitu. Lebih pada ilmiah. InsyaAllah itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya 'alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana al-alifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalakallah.